Dipukul dan sebagainya, saya bergegas ke toilet lah. Jadi masa tu saya ada terfikir untuk bunuh diri sebab saya rasa macam tak guna. Dalam pada itu, kes keganasan rumah tangga dilihat membimbangkan yang berpunca daripada sikap panas baran pasangan hingga mendorong tindakan memukul. Mangsa kebiasaannya akan menyembunyikan kecederaan fizikal dan mental yang dihadapi sebelum meminta bantuan. Antara alasan yang kerap digunakan oleh mangsa, bimbang dengan ugutan suspek. Saya Atira binti Azali, nombor metrik 274116. Saya Nurul Syamimi binti Mazlani, nombor metrik 274570. Saya Siti Fatimah Muhammad Khamis, nombor metrik 274629. Saya Anifah binti Ahmad Fazail, nombor metrik 274878. Saya Nur Izzatul Nadirah binti Khamis, bernombor metrik 2748892 dan kami akan membincangkan mengenai isu keganasan rumah tangga. Tahukah anda, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan lebih kurang 35% wanita di seluruh dunia pernah mengalami keganasan rumah tangga, sama ada didera secara fizikal maupun emosi. Anda tahu apa itu keganasan rumah tangga? Menurut Malaysia Journal of Science and Humanities, keganasan rumah tangga adalah salah satu penyalahgunaan kuasa yang diguna pakai oleh suami kepada isteri ataupun sebaliknya melalui keganasan, ancaman keganasan atau mengawal ekonomi serta kehidupan sosial. Kemurungan, tekanan dan tiada punca pendapatan. Itu antara faktor yang mungkin tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ironinya, ia adalah penyebab mangsa keganasan rumah tangga maupun kes penderaan kanak-kanak berlaku. Dan mungkin situasi berikut memberi cerminan yang lebih jelas kepada anda. Pakar kaunseling mendedahkan punca utama kes keganasan rumah tangga berlaku akibat daripada panas baran, perselisihan faham serta penagihan dadah. Dan statistik direkodkan pada November 2020 sebanyak 254 kes melihat kepada punca tersebut yang dapat difahami. Kes peningkatan kes keganasan rumah tangga berlaku akibat daripada ilmu agama yang kurang, bebanan ekonomi, bebanan di tempat kerja dan campur tangan pihak luar. Mari sama-sama kita lihat bukti-bukti berlakunya keganasan rumah tangga dalam kalangan rakyat Malaysia. Bagi menangani maupun membendung isu ini, pihak kementerian telah pun menguatkuasakan beberapa akta yang boleh diguna pakai oleh mangsa-mangsa keganasan rumah tangga. Yang pertama, Akta 521 dalam kurungan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Yang kedua, Akta Perempuan Bersuami dalam kurungan 1957, Pindaan 1990 dan 1994. Yang ketiga, Akta Undang-Undang Keluarga Islam dalam kurungan Wilayah Persekutuan 1984. Yang keempat, Akta Memperbaharui Undang-Undang dalam kurungan Perkahwinan dan Penceraian 1976. Yang kelima, Tata Cara Mal Mahkamah Syariah WP 1998. Dan yang keenam, Akta Kanak-Kanak 2001. Bukan itu saja, pihak kementerian juga telah mengambil beberapa tindakan yang serius bagi membantu mereka yang terlibat dalam isu keganasan rumah tangga. Antaranya ialah memberi perintah perlindungan interim ataupun sementara kepada mangsa. Selain itu, mangsa juga akan dipindahkan daripada tinggal bersama suami dan kembali kepada keluarga. Akhir sekali, tindakan yang diambil adalah dengan memberi perintah perlindungan
dalam kurungan PO kepada mangsa selama 1 tahun. Langkah-langkah bagi pencegahan isu keganasan rumah tangga yang berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan rukun negara adalah: yang pertama, masyarakat haruslah sentiasa berwaspada dalam mengesan dan melaporkan perbuatan penderaan dengan kadar segera kepada pihak yang bertanggungjawab seperti WAO, talian kasih di 15999, PDRM dan lain-lain agensi yang berkaitan. Yang kedua, sentiasa mengamalkan sikap bertolak ansur dan memupuk persefahaman di antara kita agar dapat memantapkan negara kita supaya dihormati dan disanjungi oleh negara lain. Yang ketiga, sentiasa memupuk prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, iaitu sentiasa berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan baik dan harus lebih matang dalam bertutur kata agar tidak melukakan hati dan fizikal pasangan. Yang keempat, mempunyai pendidikan agama dan moral yang secukupnya di mana individu perlu meletakkan agama sebagai perkara utama dalam kehidupan agar sentiasa sabar dan tidak bertindak di luar kawalan. Dan yang terakhir, mendapatkan khidmat kaunseling daripada mana-mana agensi yang bertanggungjawab bagi memahami dasar-dasar dan kewajipan sebuah rumah tangga yang harmoni. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sentiasa berwaspada dengan isu keganasan rumah tangga ini. Jika terdapat ahli keluarga mahupun rakan-rakan yang terlibat dengan isu keganasan rumah tangga ini, kita hendaklah segera melaporkan perkara ini kepada pihak yang berkuasa. Marilah sama-sama kita membantras isu ini daripada ianya terus berluasa. Sahaja daripada kumpulan saya mengenai isu keganasan rumah tangga. Salam hormat dan Assalamualaikum.